Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan satu kes nikah di bawah tajuk Harta Sepencarian. Kes Jariah binti Shah lawan Aziz bin Mat Sa'ad. Jariah binti Shah telah mendirikan rumah tangga bersama Aziz bin Mat Sa'ad pada 23 November 1995. Namun, perkahwinan ini tidak dipersetujui oleh bapa Jariah kerana dia mempunyai calonnya yang tersendiri untuk dipadankan dengan Jariah. Walau bagaimanapun, pasangan ini telah berjaya dikahwinkan dengan kebenaran wali hakim. Dan hasil daripada perkahwinan mereka telah dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu Amin Humairah 3 tahun, Fatimah Al-Nahli 5 tahun dan Syazah 9 tahun. Pada 23 November 2010, mereka telah bercerai dengan talak satu. Dalam tempoh perkahwinan tersebut, mereka telah membeli sebuah rumah agam pada Januari 2006 yang bernilai RM800,000. Rumah tersebut dibeli atas nama Aziz dengan pinjaman sebanyak RM700,000, manakala baki RM100,000 telah dijelaskan secara tunai oleh Jariah ketika pembelian. Namun, bermula dari Januari 2007 sehingga kes ini difahilkan, iaitu pada Mac 2011, bayaran ansyuran rumah yang bernilai RM3,500 hanya dilunaskan oleh Jariah tanpa dibantu oleh Aziz. Dalam permohonan, Jariah telah menuntut rumah kediaman tersebut sebagai miliknya kerana telah membiayai lebih 80% pembiayaan bulanan rumah tersebut, di samping wang pendahuluan berjumlah RM100,000. Jelaskan kedudukan rumah tersebut dan bagaimanakah pembahagian yang sepatutnya dilakukan menurut hukum syarak. Persoalan dan isu pertama yang timbul di dalam kes ini adalah status perkahwinan antara Jariah dan Aziz, sama ada sah atau tidak penggunaan wali hakim ketika akad nikah jika bapa enggan menjadi wali. Pertama sekali, kita mulakan dengan pengertian wali. Wali dari segi bahasa bermaksud teman karib, pelindung dan pemimpin. Manakala dari segi istilah pula, wali ditakrifkan sebagai orang yang memiliki atau diberikan kuasa syarak untuk melaksanakan akad nikah. Seterusnya, kepentingan seorang wali ada disebut dalam beberapa dalil, antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Mafhumnya, dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Selain itu, terdapat juga disebut di dalam hadis Nabi, iaitu daripada Abu Musa Al-Ash'ari, sabda Rasulullah SAW, maksudnya, tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seterusnya, wali hakim. Wali hakim merupakan sultan atau pemerintah sebagai ketua negara Islam atau hakim yang diberikan kebenaran dan kuasa untuk menjadi wali nikah. Menurut kebanyakan fuqaha, kedudukan wali hakim adalah berada pada tertib susunan terakhir dalam tertib susunan wali, yakni selepas wali mujbir, wali akrab dan juga selepas wali ab'ad. Sabda Rasulullah SAW maksudnya, mana-mana perempuan yang tidak dinikahi oleh wali, maka pernikahannya itu batal. Nabi ulang dalam hadis tersebut sebanyak 3 kali perkataan batal. Sekiranya perempuan itu telah disetubuhi, maka baginya mahar lantaran persetubuhan tersebut. Sekiranya mereka berbantah, yakni enggan menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi yang tidak ada wali. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut ahli fuqaha, penggunaan wali hakim dibolehkan bagi beberapa keadaan. Antaranya adalah ketika mana perempuan tersebut merupakan anak tidak sah taraf ataupun anak di luar nikah. Anak tersebut tidak mempunyai bapa dan dalam keadaan ini, wali hakim akan memegang tanggungjawab sebagai wali. Keadaan yang kedua di mana tidak ada wali nasab ataupun jika ada wali nasab, wali tersebut tidak mencukupi syarat baginya untuk menjadi seorang wali. Sebagai contoh, seorang perempuan yang baru sahaja memeluk agama Islam dan dia ingin berkahwin, dia tidak mempunyai mana-mana saudara yang beragama Islam yang boleh dijadikan sebagai wali. Jadi dibolehkan untuk dia menggunakan wali hakim. Keadaan yang ketiga, apabila wali enggan untuk menikahkan. Para fuqaha telah sependapat bahawa seorang wali tidak boleh enggan atau melarang perempuan yang di bawah kewaliannya daripada berkahwin tanpa ada alasan syarak. Hal ini kerana perbuatan tersebut dianggap sebagai menzalimi hak seorang perempuan. Seterusnya, apabila wali akrab dalam ihram haji atau umrah, hak wali akan terlecut ketika dalam melaksanakan tuntutan haji atau umrah dan hak wali tersebut juga tidak boleh berpindah kepada wali ab'ad dan juga tidak boleh diwakilkan kepada wali-wali yang lain mahupun sebelum dia mengerjakan haji atau umrah. Sebaliknya, perempuan yang berada di bawah kewaliannya tersebut dapat berkahwin dengan adanya wali hakim.
Keadaan yang kelima iaitu ketika wali gaib hilang ataupun berada jauh. Menurut mazhab Syafi'i, kedudukan wali yang gaib atau berada jauh, kejauhan jaraknya tu mestilah melebihi 2 marhalah, iaitu jarak yang membolehkan solat qasar atau juga tak ada wakil lain yang boleh menikahkan perempuan tersebut. Maka dalam keadaan ini, hakim akan menjadi wali bagi perempuan tersebut. Okey, seterusnya, bagi kes Jariah dan Aziz, bapa kandung Jariah iaitu wali akrab bagi Jariah masih hidup dan mampu untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali. Namun begitu, bapaknya enggan atau menolak daripada menikahkan Jariah dengan Aziz kerana bapaknya tersebut mempunyai calon lelaki lain yang mahu dikahwinkan dengan anaknya itu. Alasan bapa dia menolak pernikahan tersebut adalah bukan alasan syarak, seperti lelaki yang ingin dikahwini Jariah itu adalah tidak sekufu ataupun tidak setaraf dengannya. Maksudnya, jika Jariah ingin berkahwin dengan seseorang yang tidak sekufu atau tidak setaraf dengannya, barulah bapaknya boleh menghalang perkahwinan tersebut. Hal ini kerana wali hanya mempunyai hak untuk menghalang perkahwinan jika pasangan yang dipilih oleh perempuan tersebut adalah tidak sekufu dengannya. Dan wali juga mempunyai hak dalam memilih dan memastikan pasangan tersebut adalah yang sekufu. Hal ini juga ada disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhaj At-Talibin yang bermaksud sekiranya tiada tuan, yakni pembebas hamba, atau asabah, yakni wali keturunan, sultan yang akan mengahwinkan. Begitu juga sultan akan mengahwinkan sekiranya wali yang dekat enggan mengahwinkan. Keengganan berlaku bila mana perempuan tu dah balik dan berakal dan ingin berkahwin dengan yang sekufu tetapi walinya melarang. Maka apa yang saya dapat simpulkan bagi isu satu ini adalah perkahwinan antara Jariah dan Ali adalah perkahwinan yang sah di sisi Islam dengan adanya wali hakim sebagai wali pengganti kepada bapa kandung Jariah yang enggan untuk menikahinya, yakni menikahi Jariah. Isu kedua yang akan dibincangkan adalah mengenai isu pemilikan rumah yang telah dibeli atas usaha bersama Jariah dan juga Aziz semasa perkahwinan tersebut. Secara kronologinya, pada Januari 2006, pasangan suami isteri ini telah membeli sebuah rumah agam yang terletak di Country High Ipoh dengan harga RM800,000 dan diletakkan di atas nama Aziz. Ini kerana Aziz telah melakukan pinjaman sebanyak RM700,000 daripada pihak bank untuk membeli rumah tersebut dan baki RM100,000 lagi telah dibayar oleh Jariah. Di antara bulan Januari 2006 sehingga Disember 2006 iaitu tempoh selama 12 bulan, pembayaran hutang kepada bank dibayar bersama-sama antara Jariah dan juga Aziz. Namun begitu, mulai Januari 2007 sehingga Mac 2011, Jariah merupakan pembayar tunggal bagi hutang tersebut, termasuklah ketika proses mahkamah sedang berlangsung. Pada bulan November 2010, pasangan suami isteri ini telah pun bercerai dengan talak satu. Oleh kerana pasangan ini berasal dan berkahwin di negeri Perak, undang-undang yang terpakai adalah menurut Indikman Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004. Adalah penting untuk membezakan antara Seksyen 122-1 dan -2 dan juga Seksyen 122-3 dan -4. Seksyen 122-1 dan -2 adalah mengenai tuntutan harta pencarian selepas perceraian melalui usaha bersama. Manakala Seksyen 122-3 dan -4 pula merupakan mengenai tuntutan harta pencarian selepas perceraian melalui usaha tunggal. Oleh yang demikian adalah penting bagi merujuk kepada Seksyen 122-1 dan -2 berdasarkan usaha bersama yang telah disumbangkan oleh kedua-dua pihak iaitu Jariah dan juga Aziz dalam memperoleh rumah agam tersebut. Menurut Seksyen 122-1 Indikman Keluarga Islam Perak tahun 2004, Mahkamah mempunyai kuasa apabila suatu perceraian berlaku hendaklah membahagi apa-apa aset yang diperoleh bersama-sama dalam masa perkahwinan agar dibahagi antara mereka melalui penjualan aset tersebut dan dibahagi antara kedua-dua pihak. Seksyen ini juga menjelaskan tentang bidang kuasa mahkamah syariah dalam menentukan isu harta perceraian di Malaysia iaitu antaranya ialah membenarkan lafaz talak lalu membolehkan dalam menuntut harta sepercarian. Dalam menentukan kadar pembahagian bagi harta sepercarian, Seksyen 122-2 Indikman Keluarga Islam Perak 2004 telah menjelaskan 3 faktor penting yang dilihat oleh mahkamah, iaitu yang pertama takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh setiap pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu. Yang kedua ialah apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka. Dan yang ketiga ialah keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu sekiranya ada. Ketiga-tiga faktor ini yang akan dilihat oleh mahkamah ialah sumbangan,
hutang iaitu pemilikan dan juga keperluan anak-anak yang belum dewasa. Perkara pertama yang akan dilihat oleh pihak mahkamah ialah tahap sumbangan, iaitu tahap sumbangan yang telah disumbangkan oleh mana-mana pihak akan dipertimbangkan oleh pihak mahkamah dan dibahagikan semula mengikut kadar yang telah disumbangkan. Tahap sumbangan ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'alal ba'di للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dalam surah An-Nisa ayat 13, ia menjelaskan tentang masing-masing mempunyai sumbangan dalam sesuatu harta dan setiap pembahagian harta tersebut haruslah dibahagikan mengikut apa yang telah disumbangkan. Sumbangan terbahagi kepada dua, iaitu sumbangan langsung dan juga sumbangan tidak langsung. Sumbangan langsung adalah setiap jenis sumbangan yang berbentuk kewangan, manakala sumbangan tidak langsung pula adalah berbentuk perhatian dalam rumah tangga seperti menjaga kebajikan keluarga, memelihara rumah tangga serta menjaga keperluan keluarga termasuk juga keperluan anak-anak. Berdasarkan fakta kes, ianya hanya menyatakan sumbangan langsung pemohon iaitu jariah dalam membeli rumah agam tersebut, iaitu yang pertama, baki RM100,000 telah dijelaskan secara tunai oleh jariah ketika pembelian, dan yang kedua ialah bayaran ansuran rumah yang bernilai RM3,500 hanya dilunaskan oleh jariah tanpa dibantu oleh Aziz pada fasa yang kedua. Oleh demikian, berdasarkan raja di atas, jariah selayaknya menerima pembahagian melebihi 1/2 kerana sumbangannya secara langsung dalam membeli rumah agam tersebut melebihi sumbangan yang telah disumbangkan oleh suaminya. Jumlah pembayaran pinjaman rumah yang telah diselesaikan oleh mereka berdua sehingga kes tersebut difailkan pada Mac 2011 ialah sebanyak RM320,500. Jariah telah memberi sumbangan langsung sebanyak 93.5% dalam pembayaran rumah tersebut, manakala Aziz pula hanya membayar 6.5% sahaja untuk rumah tersebut. Oleh demikian, adalah Seksyen 122/2/A Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 memihak kepada jariah apabila beliau telah menyumbangkan sumbangan secara langsung melebihi sumbangan yang telah disumbangkan oleh suaminya. Perkara kedua yang akan dilihat oleh pihak mahkamah adalah hutang yang dimiliki oleh mana-mana pihak. Seperti mana yang telah dijelaskan di dalam fakta kes, rumah agam yang telah dibeli oleh pasangan ini telah didaftarkan di bawah nama Aziz, iaitu si suami. Tambahan pula, hutang dan pinjaman sebanyak RM700,000 juga telah dilakukan di atas nama penama Aziz. Secara kasarnya, ia ini dapat dilihat bahawa Aziz mampu memiliki rumah tersebut berbanding jariah. Namun begitu, mahkamah mempunyai kuasa dalam menentukan dan mengetahui secara lebih mendalam mengenai hutang tersebut. Berdasarkan fakta kes, adalah dinyatakan bahawa pada 12 bulan pertama iaitu antara Januari 2006 sehingga Disember 2006, hutang tersebut dibayar secara bersama antara Aziz dan juga jariah, walaupun pinjaman tersebut adalah di atas penama Aziz. Tambahan pula, mulai Januari 2007 sehingga Mac 2011, pinjaman tersebut dibayar oleh jariah tanpa dibantu oleh Aziz. Ini menunjukkan bahawa walaupun pinjaman tersebut sewajarnya diberikan tanggungjawab kepada Aziz, jariah telah membayar pinjaman tersebut yang sepatutnya dibayar penuh oleh Aziz. Oleh demikian, sumbangan langsung yang dilakukan oleh jariah akan dipertimbangkan oleh pihak mahkamah walaupun pinjaman dan hutang tersebut diletakkan di bawah penama Aziz. Di dalam kes Mansur lawan Kamaria, Hakim Mahkamah iaitu Hakim Ahmad Ibrahim menyatakan apabila timbul pertikaian mengenai kadar pembahagian harta sepencarian, jika tidak dapat persetujuan antara kedua-dua pihak, keputusan akan diserahkan kepada pihak hakim menggunakan budi bicaranya. Oleh demikian, sekiranya pihak suami tidak bersetuju dengan permintaan isteri untuk memiliki melebihi 1/2, keputusan akhir akan ditentukan mengikut budi bicara hakim tersebut. Oleh itu, menurut fakta kes tersebut, adalah jelas bahawa jariah masih layak dalam memohon mahkamah untuk memberikannya kadar melebihi 1/2 atau memiliki rumah tersebut secara total kepadanya atas kerana sumbangannya dalam membayar hutang atau pinjaman yang sepatutnya dibayar oleh Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mujibur Rahman bin Amin Faisal, nomor metrik 1192120. Seterusnya, mahkamah juga akan melihat kepada keperluan anak-anak yang belum dewasa dalam melakukan pembahagian harta sepencarian.
Seperti mana yang diketahui, hasil perkahwinan antara Aziz dan Jariah telah dikurniakan dengan 3 orang cahaya mata, iaitu yang pertama Amin Humairah yang berumur 3 tahun, Fatimah An-Nahli yang berumur 5 tahun dan Syaza yang berumur 9 tahun. Mahkamah haruslah melihat kepada keperluan anak-anak ini dalam membahagikan harta sepencarian. Sebelum itu, mahkamah haruslah menentukan siapakah di antara Aziz dan Jariah yang berkelayakan dalam hak penjagaan kanak-kanak bagi 3 orang anak-anak ini. Menurut Seksyen 82, Subseksyen 1 Enactment Keluarga Islam Perak 2004, ibu adalah yang paling berhak daripada segala orang terhadap hak-hak dan anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan. Maka, secara umumnya, Jariahlah yang berhak terhadap hak jagaan anak-anaknya yang masih kecil. Tambahan pula, menurut Seksyen 84 Enactment Keluarga Islam Negeri Perak, hak penjagaan seorang ibu boleh terbatal atau hilang sekiranya yang pertama, wanita itu berkahwin dengan suami yang baharu, kedua, berkelakuan buruk secara terbuka, ketiga, menukar permastautinan, keempat, murtad dan yang terakhir, cuai dalam penjagaan anak-anaknya. Di dalam kes ini, tidak ada disebutkan bahawa Jariah melakukan kelima-lima perkara yang boleh menghilangkan hak penjagaannya terhadap anak-anak tersebut. Walau bagaimanapun, kita tidak seharusnya terlepas pandang terhadap umur kanak-kanak tersebut kerana umur kanak-kanak boleh mempengaruhi hak penjagaan kanak-kanak. Seperti mana Seksyen 85 Subseksyen 1 Enactment Keluarga Islam Negeri Perak menyebutkan bahawa hak hadanah bagi menjaga seorang kanak-kanak tamat apabila kanak-kanak itu mencapai umur 7 tahun bagi kanak-kanak lelaki dan umur 9 tahun jika kanak-kanak itu perempuan. Tetapi mahkamah boleh atas permohonan hadanah membenarkan jika dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur 9 tahun bagi kanak-kanak lelaki dan 11 tahun bagi kanak-kanak perempuan. Tambahan pula, Seksyen 85 Subseksyen 2 Enactment Keluarga Islam Perak 2004, setelah tamatnya hak hadanah, penjagaan adalah turun kepada bapa jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan, yakni memayis. Maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal sama ada dengan ibu atau dengan bapanya, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Bagi mengaplikasikan undang-undang tersebut dengan kes semasa, hak penjagaan terhadap Amin Humairah yang berumur 3 tahun dan Fatimah An-Nahli yang berumur 5 tahun akan jatuh kepada ibunya, Jariah, kerana mereka berdua belum mencapai umur 9 tahun. Manakala Syaza pula telah mencapai umur 9 tahun dan telah pun memayis. Secara umumnya, hak penjagaan terhadap Syaza akan jatuh kepada Aziz kerana hak jagaan Jariah terhadap Syaza telah pun tamat. Namun, Jariah boleh memohon kepada mahkamah untuk menjaga Syaza sehingga Syaza berumur 11 tahun. Walaupun Syaza berhak memilih dengan siapa dia mahu tinggal, dengan ibu atau ayahnya, oleh kerana dia telah memayis. Mahkamah boleh memerintahkannya untuk tinggal bersama Jariah, iaitu ibunya. Jariah juga boleh menghujahkan bahawa agar Syaza tidak dipisahkan daripada adik-beradiknya oleh kerana mereka masih kecil. Secara ringkasnya, hak jagaan ketiga-tiga anak itu akan jatuh kepada Jariah. Hal ini akan menguatkan hujah Jariah untuk menuntut rumah agam tersebut. Hal ini demikian juga kerana Jariah perlu rumah tersebut untuk menyediakan tempat tinggal serta keperluan dan memudahkannya membesarkan anak-anak tersebut. Tambahan pula, rumah agam boleh meliputi segala keperluan anak-anak seperti tempat tidur, makan dan minum, pendidikan serta kasih sayang. Seterusnya, kita beralih kepada isu yang ketiga, iaitu siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan harta sepencarian, yakni rumah agam tersebut berdasarkan perbincangan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Di dalam kes Jariah lawan Aziz ini, jelas terbukti bahawa Jariah bukan sahaja memberikan sumbangan secara tidak langsung, malahan beliau juga memberikan sumbangan secara langsung terhadap harta sepencarian ini. Dari segi sumbangan, selain bayaran pendahuluan 100,000 oleh Jariah tanpa bantuan Aziz, Jariah juga telah menyumbang sebanyak 93.5% dalam pembahagian rumah agam tersebut, yang mana telah melebihi takat sumbangan suaminya sendiri. Maka Jariah berhak mendapat lebih separuh daripada harta tersebut. Dari segi hutang pula, Jariah layak memohon mahkamah untuk
memberikan rumah tersebut kepadanya kerana sumbangannya dalam membayar hutang atau pinjaman yang sepatutnya dibayar oleh Aziz. Bagi keperluan anak-anak pula, anak-anak yang belum dewasa telah terbukti bahawa ketiga-tiga anak tersebut adalah di bawah jagaan jariah dan jariah memerlukan rumah tersebut untuk membesarkan anak-anak tersebut. Bagi argumen tambahan, jariah juga berkelayakan untuk menuntut rumah tersebut atas faktor status kewangan. Seperti yang dinyatakan dalam fakta kes, jariah bekerja sebagai pegawai eksekutif di sebuah syarikat. Ini menunjukkan bahawa jariah ialah seorang yang berkerjaya dan berkemampuan terutamanya untuk menyara anak-anaknya dan membayar baki hutang rumah tersebut. Walaupun suaminya Aziz berkemampuan dan berkerjaya, Aziz langsung tidak menunjukkan minat untuk membayar rumah tersebut. Hal ini terbukti apabila rumah itu hanya dibayar oleh jariah selama 51 bulan. Konklusinya, hak terhadap rumah agam tersebut akan jatuh kepada jariah walaupun pendaftaran rumah tersebut di atas nama Encik Aziz iaitu suaminya. Namun, jariah haruslah membayar semula wang yang telah dibelanjakan Aziz ke atas rumah tersebut iaitu sebanyak RM21,000 Malaysia, yakni 6.5% daripada harta sepencarian kepada Aziz. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.